بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. وإن شاء الله بالنسبة لتقديم هذا اليوم، نحن من مجموعتنا التي تقوم من محمد نظمي بن حاجي عبد العزيز، وعتي عفريشة إردينا بنت عزمي، ونور عليشة عزمة بنت محمد إزيان، وأنا محمد صالح بن محمد صبري. ونحن إن شاء الله نود أن نشارك معكم ونقدم لكم عن موضوع الفصحى والعامية. والآن نبدأ بأخينا محمد نظمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد نظمي بن حاجي عبد العزيز، ورقم الجامعي 1190471. إن شاء الله سنبحث عن فصل الثامن، يعني في الموضوع فصحى والعامية. تعرف الفصحى والعامية وإزدوجية اللغة وثنائية اللغة. اللغة الفصحى هي اللغة القرآن الكريم والتراث العربي الجملة، والتي تستخدم اليوم في المعاملة الرسمية. Amma amiyah fahiyya allati tastaqdimu fil syu'unil adiyah. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk fusha dan amiyah. Tajuk fusha dan amiyah ini di bawah tajuk bahasa Arab ataupun di bawah perbahasan bahasa Arab. Kerana ia hasil daripada bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dunia. Banyak pendapat tentang sejarah permulaan munculnya bahasa Arab. Pendapat yang paling klasik menyebutkan bahawa bahasa Arab sudah ada sejak daripada zaman Nabi Adam lagi. Dalam bahasa Arab ini dikenal adanya bahasa fusha ataupun kita sebut sebagai bahasa formal ataupun bahasa rasmi. Dan bahasa Arab amiyah ataupun dikenal sebagai bahasa Arab pasar ataupun bahasa Arab kampung. Bahasa Arab fusha adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ataupun dalam situasi rasmi. Dan juga digunakan dalam pengubuhan puisi, penulisan prosa ataupun dalam buku-buku ilmiah. Bahasa Arab Fusha juga menjadi bahasa pemersatu dan bahasa yang dapat menyelesaikan perselisihan antara bangsa-bangsa Arab. Kerana bahasa ini mempunyai bentuk yang sama di dunia Arab. Bahkan siapa pun yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab Fusha, mereka saling memahami maksud yang disampaikan walaupun orang-orang tersebut berasal daripada negara Arab yang berbeza-beza. Dengan bahasa Arab ini, orang-orang dapat memahami dan berkomunikasi dengan lancar apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab Fusha yang sesuai dengan kaedah-kaedah nahwu, soraf ataupun kaedah balaghah. Adapun bahasa Arab amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktiviti sehari-hari yang berbentuk informal ataupun non-formal. Bahasa ini sering disebut dengan bahasa pasar. Bahasa amiyah dikenal juga dengan al-lahjah. Adalah bahasa yang digunakan dalam urusan biasa, yakni urusan yang tidak rasmi, dan yang diterapkan dalam keseharian, yakni bahasa pergaulan antara kawan-kawan, bahasa yang digunakan masa menjual beli. Bahasa Arab amiyah tidak dapat dilepas dari bahasa Arab Fusha. Selain itu, bahasa Arab ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaedah ataupun tata bahasa Arab yang rasmi. Bahasa Arab amiyah di setiap negara juga mempunyai pelbagai versi sesuai dengan negara dan daerah yang menggunakan bahasa tersebut. Sehingga kita dapat menjumpai ada bahasa Saudi Arabia, bahasa amiyah Sudan, bahasa amiyah Tunisia ataupun bahasa amiyah Mesir dan sebagainya. Dan kita biasa dengar bahasa Arab amiyah di negara-negara Arab ini mempunyai perbezaan yang ketara. Oleh itu, jika kita mahu menyelesaikan konflik menggunakan bahasa Arab, mestilah kita menggunakan bahasa Arab yang fusha kerana boleh saling memahami antara satu sama lain. Baik, itu berkenaan dengan fusha dan amiyah. Adapun berkenaan dengan izdujiyah dan sunaiyah al-lughah. Wa yaqsidu izdujiyah al-lughah wujudu lughataini mukhtalifain indal fardi ma au jama'ati ma. Zalika anna amiyatu fa fusha fasilatan min lughatil wahidah وفرق بينهما بالتالي فرق فرعي لا جذري، وعليه فازدجح الحقة لا تكون إلى بين لغتين مختلفين كبين الفرنسية والعربية أو آمية أو أمانية وتركية. أما أن يكون العربي لغة إحداها آمية والأخرى عربي فصيح. Baik, di sini yang menerangkan berkenaan apakah yang dimasukkan dengan isdujiyah dan apakah perbezaannya dengan lughah fusha dan ami. Baik, izdijiyah ataupun sunaiyah al-lughah ini lebih kurang maksudnya, yakni
fenomena tentang penggunaan dua bahasa ataupun disebut sebagai bilingual. Jadi perbahasan awal dalam bab ammi dan fusha itu berkenaan dengan izdawish dan sunaiyah. Yang ini lebih nak melihat penggunaan ammi dan fusha itu sebagai dua bahasa yang bersumberkan daripada bahasa Arab. Sebab ada pendapat yang kata izdiwah lughah itu biasanya daripada bahasa yang berlainan, bukan daripada bahasa asal, yakni bahasa yang sama. Macam kita tengok dalam macam dilihat pada ammi dan fusha, asalnya daripada bahasa Arab, cuma perkembangan bahasa dan budaya dalam masyarakat menyebabkan berlakunya lahjah ataupun dialek yang pelbagai. Dalam konteks itu, ammi dan fusha dilihat seolah-olah macam sunaiyah lughah yang digunakan secara meluas dalam pertuturan bahasa Arab. Baik. Ataupun senang kita fahami, fusha dan amiyah ini daripada akar yang sama kerana ia daripada bahasa Arab, cuma ia berbeza pada sebutan. Adapun izdujiyah ialah daripada bahasa yang berbeza-beza, yakni dua bahasa yang berbeza-beza, seperti bahasa Turki dengan bahasa Jerman ataupun bahasa Turki dengan bahasa Arab digabung dua bahasa tersebut. Jadi kita boleh melihat perbezaannya, perbezaan antara izdawish dengan fusha dan amiyah. Baik, kemudian saya akan menerangkan berkenaan dengan al-Arab wa Sanaiyah al-Lughawiyah. أغلب الظن أن العرب عرفوا هذه الثنائية في اللغة منذ العصر الجاهلي إذا كانت لكل قبيلة لهجاتها أو لغاتها خاصة بها، كما كان إلى جانب هذه اللهجة جامعا اللغات المشتركة جامعة استمدت خصائصها من لهجة الوسط شبه الجزيرة وشرقها متوالدة بتأثير التجارة والحج. أما الثنائية الفصحى والعامية التي تعنيها في هذه البحث فيرجح أنها نشأت منذ نشوء العامية نفسها، أي في الأصل فتوحات الإسلامية الأولى بعد اختلاط العرب والعجم، لكن هذه العامية لا تتميز عن الفصحى بشكلها الواضح إلا بعد فترة من زمن استطاعت خلالها أن تتسمى ببعض السمات في المادة الصوتية وصوغ الخوالق وتركيب جمال والقواعد النحوية والمادة اللغوية وطرائق التعبير. Baik, di sini saya akan menerangkan bilakah berlakunya lughah ammi tersebut, yakni bilakah terbit lughah ammi, dan di sini juga menerangkan tentang bagaimana cara untuk membezakan lughah ammi dan fusha. Lughah ammi ini sudah lama muncul, yakni sejak zaman jahili lagi. Kerana seperti kita sedia maklum, setiap kabilah dan puak mempunyai lahjah masing-masing yang mana lahjah tersebut tidak dapat difahami oleh kabilah lain. Dan lahjah ini terhasil daripada bahasa Arab itu sendiri dan ia bercampur aduk dengan bahasa Ajam sehingga terjadi lughah baru ataupun disebut sebagai lughah ammi. Hal ini terjadi apabila orang Arab bergaul dengan orang Ajam dalam urusan macam urusan jual beli ataupun dalam urusan haji, sehingga kan bahasa-bahasa Ajam termasuk ataupun dicampur aduk dengan bahasa Arab mereka, sehingga terjadinya bahasa baru ataupun disebut sebagai bahasa ammi. Dan ini akhirnya menjadi sebagai sanaiyah al-lughawiyah. Dan untuk membezakan di antara bahasa Arab dan yakni bahasa Arab ammi dan bahasa Arab fusha, memerlukan kepada kaedah-kaedah nahwu dan pertuturan suara yang betul. Kerana pada asalnya tidak dapat dibezakan dengan sebenar lan tatamayyazu anil fusha bisyakil wadih. Pada asalnya tidak dapat dibezakan dengan sebenar antara bahasa Arab ammi dan bahasa fusha sehingga berlalu lama masa, yakni sehingga disusun kaedah-kaedah nahwu dan disusun tarkib-tarkib dalam bahasa Arab fusha. Kerana bila kita tengok bahasa ammi ini ia tidak mempunyai tarkib-tarkib susunan ayat yang betul dan tidak mempunyai kaedah nahwu, kerana ia hanya sebutan, ia bercampur aduk di antara dua bahasa yang berbeza ataupun dua lahjah yang berbeza.
Baik, kemudian berkenaan dengan mauqiful bahisi minas sana'iyah al-lughawiyah. Yang ini berkenaan dengan pendapat para pengkaji berkenaan dengan lughah sana'iyah ini. Haulu hadhihi sana'iyah fil lughatil arabiyyah aqsimu bahisun ila al-fariqaini. Afariqu yara annaha min dalail tahdurul insan za'anna kuduhum yazulanaha wa hadha wa qad abada fariqus sani اقترحت عدة في سبيل القضاء على هذه الثنائية ويمكننا أن نصنف هذه اقتراحات في 5 اتجاهات. Baik, sebenarnya bahasa Ammi ini menjadi satu masalah yang ketara. Kerana kalau kita lihat secara realitinya, kanak-kanak akan lebih gemar bercakap Ammi berbanding Fusha. Kerana inilah bahasa yang mereka gunakan di rumah dan sudah terdidik dari kecil menggunakan bahasa Arab secara Ammi. Kerana ia sudah menjadi logik masyarakat menggunakan bahasa kampung ataupun bahasa yang informal ini di rumah-rumah. Dan ini menyebabkan kanak-kanak susah bertutur dalam bahasa Fusha dan akan menyebabkan mereka salah dalam berkomunikasi dalam hal rasmi menggunakan bahasa Fusha. Dan di sini disebut tentang beberapa pendapat pengkaji berkenaan dengan sana'iyah lughah ini. Dan terdapat dua puak dalam hal ini. Puak pertama mengatakan ini suatu perkembangan zaman kerana ia menganggap bahasa Arab ini berevolusi. Dan puak kedua mengatakan ini adalah bala yang menimpa kepada orang Arab. Dan di sini disebut 5 perkara yang dapat menyelesaikan masalah sunaiyah yang berlaku disebabkan terlampau melebihkan percakapan Ammi sehingga bahasa Fusha diketepikan dan tidak mendapat tempat yang sepatutnya dalam masyarakat. Ini ada 5 pendapat yang insya-Allah dapat mengharmonikan antara Fusha dan Ammi. Yang pertama, kita kena melebihkan bahasa Ammi di tempat yang sepatutnya. Ittijahu yara an nasmu bil amiyati ila Fusha fa na'mal bil mukhtalif wasaili kay yatakallam nas Arabiyyah Fusha fi jami'i syu'unihim. Kita hendaklah melebihkan bahasa Fusha berbanding Ammi di tempat sepatutnya seperti di sekolah ataupun dalam urusan pembelajaran yang lain. Kerana ia akan memudahkan para pelajar untuk membiasakan diri dalam bercakap bahasa Fusha. Dan yang kedua, ittijahu yutalibu bitakhalli an Arabiyyah Fusha atau Ammiyah ila lughatil ajnabiyah. Yakni kita tidak bertutur dalam bahasa Arab, kita bertutur terus dalam bahasa ajnabi. Dan yang ketiga, ittijahu yad'u ila naw'i minal mulaqati atau tauhidi baina Fusha wal Ammiyah. Yang ketiga ini kita jauhkan daripada menggabungkan bahasa Arab dan Ammi dalam suatu perkara yang kita nampak ada persamaan. Dan yang keempat, ittijahu yad'u ila ma sammahu lahjatul arabiyyah muhkamah mushtarikah. Yang keempat ini saya agak kurang jelas. Dan yang kelima, ittijahu yara i'timadul amiyah fi kitabil ilmiyah wal adabiyah wa fi mukhtalifi syu'uni allati nastaqdimu fiha Fusha. Dan yang kelima ini mestilah menggunakan bahasa Fusha dalam penulisan dan dalam buku-buku supaya bahasa Fusha ini lebih terdidik dan mudah digunakan. Yakni dalam penulisan yang formal seperti dalam novel, dalam surat khabar, mestilah menggunakan perkataan dan kalimah Fusha. Baik, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf jika ada tersilap ataupun tersalah tafsir berkenaan dengan tajuk ini. Dan mohon ditegur jikalau ada yang lari makna. Dan itu saja, wallahu ta'alam wa a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Alisha Isma binti Umayyah, rakam jama'i 1-0-4-6-2. الآن سأوصل إلى الدعوة إلى العامية. ظهرت الدعوة إلى العامية الأول في السنة 1880 على يد ألماني ويلهام سبيتر مدير دار الكتاب مصرية يمزج في كتاب له بعنوان قواعد العربية عامية في مصر.
ثم في السنة 1881 اقترحت مجلة المقتطف كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة. ثم في السنة 1893 ألقي ويليام ويلكوكس وهو مهندس إنجليزي محاضرة في نادي أزبكية في مصر بعنوان لما لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن، عزى فيها في سبب عدم وجود هذه القوة إلى استخدام مصريين اللغة العربية الفصحى في الكتابة والقراءة. ثم في سنة 1901 وضع سيلدون ويلمور القاضي إنجليزي في مصر كتابا في إنجليزي عن العامية مصرية بعنوان العربية محكية في مصر. Pada tahun 1880, Dr. Wilhelm Spitzer dari Jerman, iaitu mudir Darul Kitab Misriyah pada masa itu, dalam sebuah buku yang bertajuk Qawaid Al-Arabiyyah Al-Amiyah fi Misri, walau bagaimanapun menerbitkan seruannya dalam bahasa Jerman menjadikannya jauh daripada mempengaruhi bidang intelektual Arabi. Kemudian pada tahun 1881, majalah Al-Muqtataf mencadangkan menulis dalam bahasa yang dituturkan oleh orang ramai dalam kehidupan awam mereka, mendakwa bahawa ketidaksepakatan antara bahasa pertuturan kita dan bahasa penulisan kita adalah punca kelewatan kita. Maka beliau menyeru para intelektual untuk berbincang dan membincangkan cadangannya, dan ramai yang menyahut permintaannya. Kemudian pada tahun 1893, William Wilcox, seorang jurutera pengairan Inggeris, memberikan syarahan di Kelab Azbakiyah di Mesir yang bertajuk Lima Lam Tujad Quwwah Ikhtira' Ladai Misriyin Al-An, di mana dia mengaitkan sebab kekurangan kuasa ini kepada pengguna bahasa Arab klasik oleh orang Mesir. Dalam menulis dan membaca, beliau menasihatkan supaya meninggalkan bahasa ini kerana sukar dan menggunakan bahasa vernakular dalam penulisan sastera. Seterusnya, pada tahun 1901, Selden Wilmore, hakim Inggeris di Mesir, menulis sebuah buku dalam bahasa Inggeris tentang vernakular Mesir yang bertajuk Al-Arabiyyah Muhakkiyah fi Misri, di mana beliau menyeru untuk menghadkan vernakular kepada sebagai alat untuk menulis dan bercakap. Thumma fi sanah 1902 كتاب إسكندر المعلوف إلى المجلة الهلال يقول إنه اشتغل بالعامية كثيرا حتى انتهى إلى الإيمان بصحتها ووجوب تدعيمها وإقرارها. ثم في سنة 1913 كتاب أحمد لطفي السيد في موضوع تمسير اللغة العربية 7 مقالة نشرها في صحيفة جريدة ذهب فيها إلى أن الطريقة الوحيدة لإحياء اللغة العربية. وبعد ذلك في سنة 1925 أصدروا الأبون مارون غصن كتابا سماه درس ومطالعة ومتنبئا في أحد فصوله حياة اللغة وموتها اللغة العامية بموت العربية الفصحى قياسا على ما عرفوه من تاريخ اللغتين اليونانية واللاتينية وداعيا إلى كتابة بالعامية السورية. والآخر في سنة 1955 أصدر أنيس فارهة كتابة نحو عربية ميسرة دعا فيه إلى أن يصبح لنا لغة واحدة في لغة الحياة
معتبرا أن الفصحاء لغة أجيال مضى عهدها وهي بالتالي عاجزة من أن تعبير عن الحياة. Pada tahun 1902, Iskandar Al-Ma'luf menulis kepada majalah Al-Hilal berkata dia banyak terlibat dalam bahasa vernakular sehingga dipercayai akan kebenarannya dan keperluan untuk menyokong dan menyetujuinya, dan dia berharap untuk melihat akhbar Arab telah menukar bahasa mereka, terutamanya majalah Al-Hilal. Kemudian pada tahun 1913, Ahmad Lutfi As-Sayyid menulis 7 artikel mengenai topik Mesir bahasa Arab yang diterbitkan dalam Akhbar Al-Jaridah, di mana dia berhujah bahawa satu-satunya cara untuk menghidupkan semula bahasa Arab, bahasa pendapat umum di satu pihak, dan memuaskan bahasa Al-Quran di pihak yang lain, dengan menggunakan bahasa vernakular dalam penulisan. Setelah itu, pada tahun 1925, Father Maroon Ghosn menerbitkan sebuah buku berjudul Daras wa Mutali'ah. Dalam salah satu babnya, Hayatul Lughatu wa Mautiha, Al-Lughatul Amiyah. Beliau meramalkan kematian bahasa Arab klasik berdasarkan apa yang beliau ketahui daripada sejarah kedua-dua bahasa yang tersebut, iaitu Yunani dan Latin, menyeru untuk menulis dalam dialek Syria. Akhirnya, pada tahun 1955, Anis Fariha menerbitkan bukunya, iaitu Nahwu Arabiyyah Muyassirah, di mana dia menyeru mempunyai satu bahasa, iaitu bahasa kehidupan, memandangkan bahasa Arab standard ialah bahasa generasi yang zamannya telah berlalu, oleh itu tidak dapat mengekspresikan kehidupan. Bahasa seharian adalah bahasa yang hidup, berkembang, yang dicirikan oleh ciri-ciri yang menjadikannya alat yang fleksibel untuk memahami dan untuk menyatakan jiwa dalaman. ثم هذه هي أبرز الدعوة إلى العامية، أما الأساس التي استندوا إليها أصحابها فتلخص بما يلي. الأول، إن الفصحاء لغة أجيال مضى عهدها تعجزوا عن التعبير عن الحياة. الثاني، إن ثمة المسلمين كثيرين لا يتوسلون العربية أداة للتعبير نطقا أو كتابة، ومن ثم لا صوغ لتعليق المسلمين بها. ثالث، إن في اعتاد العامية اقتصادا لوقت طويل، وثمين يهدر في تعلم الفصحى وأحكامها. الرابع، إن من أهم أسباب التخلف عندنا اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة. الخامس، أثر ثنائية اللغة في المجتمع عند أنيس فارها. Yang pertama, bahasa Arab standard ialah bahasa turun-temurun yang tidak dapat mengekspresikan kehidupan, dan oleh itu sukar untuk dipelajari dan diajar kerana kesukaran terhadapnya, morfologi dan pemudaharaan katanya. Tidak seperti bahasa vernakular yang bahasa mudah yang mengalir di lidah tanpa kesukaran atau kesulitan, dan itu adalah kerana ia bebas daripada menghurai dan daripada perkataan al-haushiyah dan wahsyiyah, dan daripada banyak sinonim dan antonim, seterusnya untuk kelenturan mereka dalam menerima situasi asing dalam bahasa asing mereka, untuk kecenderungan mereka akhirnya melancarkan analogi dalam terbitan untuk pertumbuhan dan pengembangan. Yang kedua, terdapat ramai orang Islam yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai alat untuk ungkapan lisan atau tulisan, dan oleh itu tidak ada justifikasi bagi orang Islam untuk terikat dengannya. Bagi bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ia tetap menjadi domen pendeta dan ahli bahasa. Yang ketiga, jika orang yang suka bercakap itu membiasakan diri dengan ekonomi untuk masa yang lama dan berharga, dia sia-siakan dalam mempelajari klasik dan hukumnya. Yang keempat, salah satu sebab yang paling penting untuk kemunduran kita ialah perbezaan antara bahasa pertuturan dan bahasa penulisan. Sehubungan itu,
bahasa seharian yang terbiasa akan menghapuskan kemunduran ini dan semua aspek negatif bilingualism. Untuk negatif ini, Anis Fariha adalah satu-satunya yang menyelidik secara terperinci. وبعد ذلك الخامس أثر ثنائية اللغة في المجتمع عند أنيس فاريها. يرى فاريها أن هذا الأثر يظهر في الفكر والتربية والشخصية والأخلاق والفنون جميلة على نحو التالي. الأول أثر ثنائية اللغة في الفكر، ثم أثر ثنائية اللغة في التربية، ثم أثر ثنائية اللغة في تكوين الشخصية، ثم أثر ثنائية اللغة في الأخلاق، ثم أثر ثنائية اللغة في الفنون الجميلة. Yang ini kelima, kesan dui bahasa kepada masyarakat menurut Anis Fariha. Fariha percaya bahawa kesan ini muncul daripada pemikiran, pendidikan, kepribadian, moral dan seni seperti berikut. Yang pertama, kesan bilingualism terhadap pemikiran. Fariha menyatakan bahawa penutur bahasa klasik memberi perhatian yang lebih kepada bahasa pemikirannya daripada pemikirannya sendiri, sehingga golongan elit itu sendiri adalah daripada golongan pemikiran, sains dan falsafah. Apabila mereka menangani isu saintifik, falsafah dan sosial, mereka kadang-kadang terpaksa mengorbankan pemikiran demi pemasangan integriti. Juga kebanyakan penyiar, pensyarah dan pendakwah menghabiskan usaha yang besar dengan mengorbankan makna jika mereka diminta untuk menyayangkan bersyarah atau berdakwah secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, kesan bilingualism dalam pendidikan. Fariha percaya bahawa orang Arab menghabiskan lebih banyak masa dalam mempelajari bahasanya daripada orang Barat menghabiskan dalam mempelajari bahasanya, dan keengganan orang ramai untuk membaca dan dominasi template linguistik atau kaedah bertulis yang diwarisi lebih makna dalam kalangan pelajar, dan keengganan mereka terhadap bahasa dan perkara-perkara terutamanya disebabkan oleh perbezaan antara bahasa klasik dan bahasa seharian kita, dan hakikat bahawa bahasa klasik tidak henti-henti untuk kanak-kanak kecil. Yang ketiga, kesan bilingualism terhadap pembentukan sahsiah. Fariha percaya bahawa bapa dan ibu dalam masyarakat Arab merasakan bahawa bahasa vernakular bukanlah bahasa yang tinggi di mana anak itu harus diasuh. Maka mereka menyerahkan perkara itu kepada pihak sekolah yang menurut pendapatnya mengajarnya bahasa asing baginya jauh dari dia membesar dengan kepribadian iaitu kepribadian semula jadi yang menawan apabila dia bercakap bahasanya sendiri, dan kepribadian buatan apabila dia bercakap bahasa fusaha dalam rasminya. Yang keempat, kesan dua bahasa terhadap akhlak. Fariha menyatakan di sini bahawa bahasa memberi kesan kepada tingkah laku manusia, dan dua bahasa adalah berdasarkan kekasaran watak dan kekasaran akhlak dalam masyarakat kita. Masyarakat kita tidak menggunakan bahasa klasik kecuali dalam situasi rasmi, sedangkan dalam kehidupan material sehariannya menggunakan bahasa vernakular yang dianggap sebagai yang tidak memudaratkan kerana ia adalah bahasa seharian yang kasar dan kaya banyak dengan fitnah. Yang akhirnya, kesan bilingualism dalam seni halus. Fariha meminati salah satu seni ini iaitu teater. Dicatat bahawa punca kekurangan teater dalam diri kita adalah disebabkan oleh bahasa klasik, bahasa Arab klasik, sebagai percanggahan antara percakapan dalam teater dengan jelas. Teater kehidupan dan novel dari semua jenis mesti mewakili adalah salah satu adegan kehidupan, dan klasik tidak dapat mengekspresikan kehidupan kerana ia adalah bahasa generasi purba. Hadza faqat minni, syukran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anti Afrishadina binti Azmi. Raqam talaba 1 9 0 4 6. هذا اليوم أريد أن أتكلم مناقشة الاتجاهات التي حول القضاء على الثنائية. قد صنفنا الاقتراحات في 5 الاتجاهات. أولا، أدوات إلى جعل العربية يتكلمون بالفصاح في شؤونهم، يا مستحيل أن اللغة العامية أسهل من الفصاح، أما الفصاح ففدرت بالقوة. وثم أدوات إلى التخلي عن العربية بحجة إنجازها، الحقيقة أن تكون أبعد من الإنجاز كما هي اللغة الحضارة واللغة المصادر للمسلمين. ولذلك أدوات إلى اللهجة العربية المحكية المشتركة أو اللغة المستكسي العرب، لأن لا يتكلم إلا باللغة الفصاحة إلا بسكوت الإعراب وعدد المفردات، وتكلم بين المسكف باللغة الفصاحة أو لغة قريبة، وذلك معجم المسكف أعزي من معجم غيره. وأخيرا اللبني هو كيف حالك والمصريون إزاي لغة موسوعة نستخدمها في كتابتي، ولغة فصاحة نتعلمها لفهم تراثنا. مناقشة بحث فريها في أصل الثنائية اللغة في المجتمع إلى 5 عوامل، ومنها أصل الثنائية اللغة في الفكر، والثانية أصل الثنائية اللغة في التربية، والثالثة أصل الثنائية اللغة في الشخصية، والرابعة أصل الثنائية اللغة في الأخلاق، وآخر أصل الثنائية اللغة في الفنون الجميلة. أولا، أصل الثنائية اللغة في الفكر. إن من أهم وظائف اللغة ومساعدتها الآلية للفكر أن الفصاحة تعو التفكير بدأ تسهيله، لأن من يتكلم اللغة الفصاحة يهتم بلغة فكره أكثر اهتمامه بالفكر نفسه. وثم فسمة طلاب كثيرون يتفون مدى الرياضيات أو العلوم لكونهم لا يستطيعون التعبير عنها بلغة أجنبية، وقد كان وما يزال ضعف التلاميذ عندنا باللغة الأجنبية سببا من أسباب رسوب بعضهم في الامتحانات. والثانية أصل الثنائية اللغة في التربية. الثاني إن للثنائية اللغوية أنجز فريحة أسرا في التربية يتمثل في حضور كبير من الأمر في تعليم اللغة والإعراض عن القراءة والأدب، وطغيان القالب على المعنى، وصعوبة انتقال الطفل من لغة أمه البسيطة إلى اللغة الفصيحة المعربة. وثم أصل الحسنة. حسنة بارزة في المجال الاقتصادي والثقافي، فما المعروف في مجال النشر أنه كلا قصرت نساء الكتاب المطبوع تدنت كاف إنتاج النسخة الواحدة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض ثمنه. والثالثا أصل الثنائية اللغة في الشخصية. لقد ردوا فريها إنجاز أطفالنا في حسن التعبير وعدم سكتهم بأنفسهم إلى الثنائية اللغة، وذلك أن الأهلين حسب رأيه لا يعلمون أولادهم اللغة لا اقتدائهم عن هؤلاء سيتعلمون اللغة الصحيحة في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد صالح بن محمد صبري برقم الجامعي 1190745، وأنا إن شاء الله الآن سأوصل بموضوع أثر ثنائية اللغة في الأخلاق. طيب، بالنسبة لهذا الموضوع، أولا أريد أن أؤكد بأن لا شك ولا ريب هناك تأثيرا متبادلا بين الأخلاق واللغة، لأن نقول المجتمع المهذب ذو لغة مهذبة. وأما بالنسبة علاقة بين ثنائية اللغة والأخلاق فيحتاج إلى النظر. طيب،
Jadi melihat kepada tajuk yang saya bawakan, iaitu berkenaan kaitan di antara sunaiyatul lughah, iaitu bilingualism itu dengan akhlak, iaitu adakah sunaiyah lughah itu, adakah bilingualism ini memberi kesan kepada akhlak peribadi? Maka kita katakan, pertama sebelum kita kupas tajuk ini, kita kena katakan ataupun kita kena kemukakan bahawasanya tidak ada penafian, tidak dinafikan bahawasanya di antara akhlak dan juga bahasa itu secara umum, maksudnya di antara bahasa secara umum al-lughah dengan akhlak, di antara kedua-dua ini mempunyai ta'thiran mutabadilan, kesan yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Maksudnya akhlak boleh beri kesan pada lughah dan juga lughah juga boleh memberi kesan pada akhlak. Kita kata tidak dinafikan bahawasanya di antara dua ini ada ta'thiran mutabadilan, kerana kita katakan bahawasanya bila kita sebut tentang society, masyarakat, al-mujtama', bila kita sebut tentang al-mujtama' dalam konteks sejarah, kita katakan al-mujtama' al-muhadzab, iaitu society atau masyarakat itu mestilah terdiri daripada struktur, susunan yang teratur. Itu dinamakan sebagai al-mujtama' al-muhadzab. Dan saya rasa kita juga boleh terjemahkan al-muhadzab kat sini bermaksud ketamadunan, bertamadun. Jadinya bila kita sentuh tentang society atau masyarakat yang bertamadun, yang berstruktur, yang tersusun, maka salah satu konteks, salah satu perincian yang mesti ada kepada masyarakat yang tersusun ini adalah bahasa. Jadinya bila kita sebut sesuatu masyarakat itu bertamadun, muhadzab, tersusun, yang mempunyai struktur, maka tidak salah satu daripadanya mesti mempunyai bahasa yang tersusun juga. Dhu lughati muhadzabatin. Kerana kalau tak ada bahasa yang tersusun, maka kita tidak boleh katakan sesuatu masyarakat itu adalah masyarakat yang bertamadun ataupun masyarakat yang berstruktur dan tersusun. Okey. Jadi kita tak boleh nafikan bahawasanya di antara akhlak dan juga bahasa ini, dalam melihat kepada konteks society dan masyarakat itu, kita katakan ada kesan yang saling berkait antara satu sama yang lain. Tapi kalau kita melihat kepada perbincangan tentang kaitan ataupun kesan daripada sunaiyatul lughah pada akhlak, iaitu bilingualism kepada akhlak itu, maka ini memerlukan kepada perincian kembali ataupun memerlukan kepada penelitian kembali. Kerana kita pergi kepada next point. Kathirun minal mu'jami musabbat yakunu fil fusha muqaranatan bil ammiyah fala yakunu ila awalil arabi alladhina yatakallamuna bil fusha. Jadinya tadi kita nak cuba nak kaitkan di antara bilingualism, bahasa yang kedua selain berbahasa asal, dengan akhlak. Kita cuba tengok dalam rentasan sejarah bahawasanya kalau kita tengok mu'jamul musabbat, iaitu susunan perkataan dan ungkapan yang digunakan, yang berfokus kepada penggunaan perkataan yang negatif, yang bersifat kejian, cacian, makian. Semudah dia, ungkapan penggunaan perkataan yang negatif. Kalau kita tengok mu'jamul musabbat, dari sudut ungkapan penggunaan yang negatif ini, dalam rentasan sejarah, ianya banyak berlaku dalam bahasa Fusha, tidak berlaku dalam bahasa yang kedua, tidak berlaku dalam bilingualism, iaitu Ammiyah itu sendiri. Faham tak? Maksudnya adalah kita tak boleh nak bila kita tengok rentasan sejarah begini, menunjukkan kepada kita bahawasanya bilingualism ataupun penguasaan bahasa kedua itu langsung tidak memberi kesan kepada akhlak. Kerana tidak ada bilingualism sekalipun, tidak ada bahasa kedua sekalipun dengan berasaskan Fusha pun, telah ada mu'jam musabbat, telah ada ungkapan yang negatif. Sebab fala yakunu 'inda awalil arab, sebabnya adalah di kalangan orang Arab yang terawal, mereka tidak bercakap dengan Ammiyah, mereka bercakap dengan Fusha, tapi telah tersusun, telah wujud pada penggunaan perkataan mereka, penggunaan perkataan yang negatif. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya sekalipun tidak ada bilingualism, sekalipun tidak ada penguasaan bahasa kedua, ketiga selain berbahasa asal, juga boleh membawa kepada negatif, kenegatifan akhlak. Jadi kita membuat kesimpulan, wasahihu bi an nurakkiza fi hadhihi al-qadiyyah ala buhuthi tarbawiyyah wa psikologiyyah, ay yani in yakun al-khata' faqata'na laysa khata' lughatina. Jadi kita buat kesimpulan bahawasanya yang lebih tepat adalah kita dalam isu akhlak ini seharusnya kita melihat dari sudut neraca tarbawiyah
dan juga psikologi. Dari sudut psikologi dan juga pendidikan. Maksudnya apa? Isu akhlak ni adalah isu yang melibatkan peribadi dan juga individu. Jadi kalau berlaku kesalahan dari sudut akhlak, maka itu adalah kesalahan kita sendiri, bukannya kesalahan bahasa. Summa asaru sunaiyatil lughati fi fununi jamilah. Seterusnya adalah berkenaan kesan sunaiyatil lughah, kesan bilingualism kepada kesenian itu sendiri. Kesenian itu sendiri. Jadi bila kita sentuh tentang kesenian funun, selalu kita akan tengok ataupun penulis pada buku ini menyentuh berkenaan masrah. Masrah ini maksudnya medium kesenian ataupun pentas kesenian itu sendiri. Jadi bila kita sentuh tentang pentas kesenian, maka pentas kesenian ini adalah soal seseorang yang menghasilkan seni, menyampaikan hasil karyanya itu kepada masyarakat, kepada orang lain. Maka bila kita sentuh berkenaan ini, maka di sana ada perbincangan ataupun perdebatan yang berfokuskan berkenaan penggunaan ataupun isti'malul ammiyah, penggunaan ammiyah itu pada masrah ataupun pada pentas kesenian itu sendiri. Maka antara pandangan yang dikemukakan dalam ruang perdebatan ini adalah antaranya oleh Taufiqul Hakim, bahawasanya orang yang melakukan ataupun orang yang present, yang mempersembahkan kesenian itu, mestilah antutiqa syakhsiyatu bilahjatiha at-tabi'iyyah al-khassah. Itu orang yang melakukan presentation itu sendiri kena menggunakan lahjah yang telah biasa didengari. Kerana apa? Kerana orang yang hadir ataupun orang yang hadir kepada pentas kesenian itu adalah masyarakat setempat. Dan masyarakat setempat telah ada satu lahjah yang biasa digunakan dalam komunikasi seharian mereka. Jadi bila orang yang hadir ke pentas kesenian itu adalah dari kalangan masyarakat setempat, maka untuk lebih menyampaikan ataupun untuk orang kata apa, untuk mencapai transparansi penyampaian maklumat atau penyampaian hasil seni itu kepada hadirin yang hadir, maka lebih baik kita gunakan bahasa yang telah ataupun lahjah yang telah menjadi kebiasaan. Adapun yang kedua, pandangan yang kedua yang dikemukakan oleh Taha Hussein, iaitu yajri ala lisani syakhsiyatihi. Maksudnya dalam konteks masrah, dalam konteks pentas kesenian ini, kalau orang tu dia nak guna bahasa asing, kalau orang tu nak guna amiyah, silakan. Kalau nak guna fusha pun silakan. Maksudnya bergantung, maksudnya ikutlah orang yang nak mempamerkan kesenian itu. Kalau dia nak guna fusha, silakan. Kalau dia nak guna amiyah, silakan. Adapun pandangan yang ketiga adalah yang dikemukakan oleh Najib Mahfuz, bahawasanya isti'malul amiyah al-mufassahah atau al-fusha al-mubassatah. Pandangan ketiga ini pula Najib Mahfuz kemukakan bahawasanya kalau nak gunakan amiyah, kena gunakan amiyah yang mufassahah, yang jelas. Yang jelas, maksudnya hadirin yang hadir dia tahu amiyah yang digunakan, hadirin yang dengar faham dan jelas amiyah yang digunakan. Ataupun kalau nak digunakan fusha, al-fusha al-mubassatah, fusha yang tidak terlalu gharib, yang tidak terlalu payah dan tidak terlalu susah. Maksudnya kena guna fusha yang mudahlah, bahasa mudah dia. Okey. So ini adalah pandangan berkenaan isti'malul ammiyah fil masrah, penggunaan bahasa ammiyah itu di dalam konteks kesenian, dalam konteks pentas kesenian. Jadinya kita kena kemukakan satu kesimpulan bahawasanya di sana ada yang cuba mengaitkan masrah ataupun pentas kesenian ini dengan sunaiyatul lughah. Maka kita katakan masrah ini tidak ada kaitan dengan sunaiyatul lughah. Maksudnya sama ada masrah ini nak taqaddum ataupun ta'akhir, ataupun maksudnya adalah masrah ini sama ada dia nak menjadi relevan ataupun tidak relevan. Ianya tidak bergantung pada sunaiyatul lughah, ianya tidak bergantung pada bilingualism. Bahasa mudah dia, sekalipun ia digunakan fusha, sekalipun ia menggunakan bahasa amiyah, bahasa kedua ataupun bahasa yang ketiga, maka ia tidak membawa kepada status relevan ataupun tidak kepada pentas kesenian itu. Bal ya'udu ila awamilin ukhra misal muallif, al-muntaj, al-mukhrij, al-mumathil, wujudul masarih, miqdaru tashji'il hukumati lil harakati al-masrahiyah. Maksudnya apa? Yang kita perlu tengok faktor yang membawa kepada relevan ataupun kerelevanan masrah itu sendiri adalah faktor-faktor lain seperti penulis ataupun producer, director, dan kewujudan masrah itu sendiri,
dan juga tasji'atil hukumat, iaitu undang-undang yang membenarkan harakah maslahiyah, iaitu movement kesenian itu sendiri. وقبل قليل لقد تكلمنا عن الدعوة إلى العامية، فالآن سأركز على مناقشة الدعوة إلى العامية. Tadi rakan saya telah sentuhkan berkenaan seruan kepada amiyah itu sendiri. Tapi sekarang ni kita nak tengok sedikit lebih mendalam dan perbincangan sedikit sebanyak berkenaan seruan ini, sama ada seruan ini relevan ataupun tidak. Okey, berkenaan amiyah, bahasa amiyah itu, kita kena katakan bahawasanya amiyah dalam konteks masyarakat, kewujudan amiyah itu lebih mudah, ataupun pertuturan amiyah itu lebih mudah jika nak dibandingkan dengan fusha. Kerana fusha ini, dia pertama, dia taqifu ala marhalatin muayyanatin wa tataqayyadu bil ahkami wal qawaid muayyanah. Kerana fusha itu pertamanya penggunaan fusha itu terhenti kepada peringkat tertentu. Maksudnya tidak semua, maksudnya dalam konteks masyarakat tak semua akan gunakan fusha. Maksudnya fusha ini dia hanya digunakan pada peringkat tertentu saja. Dan dia juga tutaqayyadu bil ahkami wal qawaid muayyanah, dan juga dia mesti terikat dengan hukum-hukum dan juga kaedah-kaedah yang tertentu. Maksudnya bila menggunakan fusha ni, dia tak boleh sesuka hati sebut, tak boleh sesuka hati sebut je kan. Dia mesti berpandukan kaedah yang telah ditetapkan. Namun amal al-ammiyah bi khilafil fusha tablughu darajat as-suhulati wal murunah. Maksudnya nak dibandingkan dengan fusha, fusha ini telah mencapai tahap kesenangan dan juga flexibility di kalangan masyarakat. Okey. Dan seterusnya, idza bahasna an hadhihi da'wati min zawiyati ilmiyyah faqat wa hasarnaha fi itar an-nazar al-aqli wal ilmi mujarradan dan najid al-hujjaj wal barahin min ansar al-ammiyah. Jadi bila kita sentuh tentang amiyah ni, kita tak boleh kecilkan penglihatan kita, penelitian kita kepada topik ataupun tentang isu ad-da'wati ila amiyah ini kepada hanya berasaskan kepada ilmiah, berasaskan kepada dari sudut logik akal semata-mata, ataupun berdasarkan teori semata-mata. Kerana kalau sedemikian, kita tak akan jumpa justifikasi, kita seolah-olah tidak akan menerima segala justifikasi ataupun hujah-hujah yang datang daripada mereka yang pendukung amiyah itu sendiri. Jadi kita katakan dalam topik ataupun dalam isu ni sepatutnya adalah yanbaghi an nabhatha hadhihi ad-da'wata min zawiyati irtibatatiha ad-dinamiyyah al-qa'imah bain al-lughati wa sa'iri binyati al-ideologiyyah wal hayatiyah lianna hadhihi yatakunu dakhil al-mujtama'. Yang sepatutnya kita lakukan terhadap isu ini adalah, kalau kita nak bincang lebih lanjut tentang isu ini, adalah kita kena lihat berdasarkan ruang lingkup dinamik yang berasaskan pada bahasa dan juga struktur-struktur ideologi dan juga kehidupan. Kerana topik-topik yang kita sebutkan, iaitu ideologi dan juga kehidupan, ideologi wal hayatiyah ini, dia berada pada lingkup society, kemasyarakatan. Bila sebut tentang masyarakat ni, kita tak boleh nak sentuh hanya berasaskan teori, berasaskan ilmiah semata-mata. Kita kena juga mengambil kira soal ideologi dan juga kehidupan, kerana inilah struktur sesuatu masyarakat. Dan bila kita sentuh tentang ini, bila kita faham tentang struktur masyarakat itu adalah berasaskan hayatiyah dan juga ideologi yang mempunyai bahasanya sendiri, yang mempunyai cara komunikasi di antara sesama mereka sendiri, maka kita katakan al-ammiyah lughatul fammi wa lughatul fammi hiya lughatul hayah fa innaha durwatut tatawwuri. Jadi kita katakan bahawa ammiyah ini telah menjadi satu bahasa pertuturan, bahasa pertuturan. Nah, bahasa pertuturan ini adalah bahasa kehidupan. Maksudnya bahasa yang digunakan dalam konteks seharian kehidupan sesama, di antara satu sama yang lain, kan? Jadi bila situasi macam ni, maka kita katakan inilah durwatut tatawwuri. Inilah klimaks kepada perkembangan bahasa itu sendiri. فإضافة على ذلك فينبغي أو يجب علينا أن نرى أو نركز على أضرار هذه الدعوة. Jadi bila kita lihat tentang seruan kepada penggunaan amiyah semata-mata, maka kita katakan di sana ada
kemudaratan hasil daripada seruan ini. Jadi di hadapan saudara dan saudari sekalian, saya rumuskan ada empat di antara adrar ataupun di antara kemudaratan seruan ini. Pertamanya adalah ad-dararul awwal, iaitu tuhdimu binayat at-tasanif al-arabiyyah wa tudayyu al-kathira min at'abi ulama'ina al-mutaqaddimin wa laqad kana tatawwur al-lughawi nakbatan 'ala ashabihi id lam yahkum 'ala turathihim al-qadim. Jadi kalau kita menerima ataupun membawa seruan amiyah ini, antara kemudaratan yang terawalnya adalah ianya akan menghancurkan ataupun yang akan melupuskan struktur penulisan bahasa Arab itu sendiri, yang ditulis, yang telah dihasilkan oleh para ulama mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu. Ini adalah hasil jerih atau penat mereka, para ulama dahulu, dalam mengumpulkan struktur bahasa Arab itu sendiri. Jadi bila kita kemukakan seruan ini, maka seolah-olah kita telah melupuskan, kita nak menghapuskan, kita nak buatkan orang tidak lagi menekankan struktur yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang dahulu. Dan kita kena tegaskan juga, kalau berlaku sedemikian, ataupun kalau masyarakat atau seseorang itu tidak menekankan ataupun tidak berstrukturkan dari bahasa itu hasil daripada struktur yang telah dikemukakan oleh ulama yang terdahulu, maka nakbatan ala ashabih, perkembangan bahasa itu akan bersifat negatif, akan bersifat buruk ataupun bersifat yang tidak bagus dalam perkembangan bahasa penggunanya. Ini kemudaratan yang pertama. Adapun mudarat yang kedua adalah antara tsani sayturruna al-arab arabu ma'aha ila tarjamatil qur'ani ila al-ammiyah mimma yaftaqiduhu al-kathir min ijazihi wa ta'thiruhu fi an-nufus. Bila kita membawa suruhan amiyah ini, pertamanya akan mendorong di kalangan orang Arab yang hanya semata-mata dan berpada menggunakan amiyah ini, memaksa mereka ataupun dalam keadaan mendesak mereka kepada menterjemahkan Al-Quran berkonsepkan amiyah, bukannya berkonsepkan struktur bahasa yang asal. Jadi apabila berlaku sebegini, akan membuatkan i'jazul Quran ataupun struktur Al-Quran yang sepatutnya memberi kesan pada jiwa, ataupun i'jazul Quran itu sendiri akan hilang, kerana kita hanya menumpukan terjemah Al-Quran itu berkonsepkan amiyah semata-mata. Adapun ad-dararul thalith, iaitu kemudaratan yang ketiga ataupun keburukan yang ketiga jika kita kekalkan seruan ini, adalah lahjatul ammati la yumkinu i'timada 'alayha litabayuniha wa ikhtilafi awda'iha. لأن إن أردنا الاعتماد على العامية لا ندري على أي لغة من لغاتها يجب الاعتماد، وبين كل لغة من لغاتها من تباين اللهجات واختلاف الأوضاع ما لا يقل عن الفرق بين إحداها وبين اللغة الفصحى. Yang ketiga adalah kita tak mungkin mampu beriktimad semata-mata dengan lahjah ataupun amiyah ini, kerana kita akan menemui kesukaran untuk membezakan perbezaan status mana bahasa yang digunakan. Maksudnya kalau kita berpegang dengan amiyah, kerana dalam amiyah ni bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain kadang. Jadi bila kita bercakap amiyah, kadang-kadang kita tak tahu perkataan ini bahasa Arab ke ataupun tidak. Perkataan yang digunakan dalam amiyah ini, adakah ini berasal berbahasa Arab ataupun tidak? Bahasa apa yang digunakan? Bahasa Inggeris ke ataupun tidak? Kerana amiyah dia telah bercampur statusnya ataupun strukturnya, dan tidak ada strukturnya asal. Jadi kita akan bertemu kesukaran dari sudut tabayunul lahjah wa ikhtilafil awda'. Jadi yang ketiga. Yang keempat pula, id'afu tawasuli baina ad-duwal al-arabiyyah wa la yakhfa ma li hadha al-id'afi min adrari fi mukhtalifil majallat. Iaitu hasil ataupun keburukan daripada seruan ini adalah ia akan melemahkan komunikasi di antara negara-negara Arab. Walaupun kita tahu bahawa konteks Arab itu memang bercakap dengan Arab, tapi kita tahu di setiap negara Arab itu, di setiap masyarakat Arab tertentu mempunyai amiyah yang tersendiri, lahjah yang tersendiri. Jadi bimbang kalau kita hanya berpada dengan lahjah ataupun amiyah semata-mata, akan membawa kepada kelemahan komunikasi atau tawasul. Jadinya kita tak terlalu saya rasa kita tak keberatan untuk kita katakan bahawasanya inilah ataupun keburukan yang keempat inilah min adrari, seburuk-buruk kesan jika kita membawa seruan amiyah kepada masyarakat Arab.
فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. شكرا على حسن استماعكم من تقديمنا لهذا اليوم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.